Jadi tak dapat nak ambil rumah kampung yang sebenar nak dipindahkan itu. Hajat asalnya begitu. Sebab itu lagi dahsyat. Itu yang paling ideal lah. Maknanya kita memang beli daripada rumah yang berusia 100 tahun. Dan memang asal dan asli kita buka dan pasang. Dan kemudian kita mantapkan. Tapi yang ini saya terpaksa buat daripada nothing. So saya terpaksa memilih satu sampel contoh rumah yang paling ringkas sekali, tapi ada dia punya estetik. So saya cari semuanya rumit ya. Desain rumah Melayu ni. Kecuali ada satu, iaitu rumah bujang Terengganu. Dulu kalau you pergi cek rumah bujang, nama dah rumah bujang, nama rumah yang tak ada bilik untuk orang bujang. Dan saya tengok, saya study dia punya plan, everything, tengok paling ringkas sekali rumah bujang. Cuma rumah bujang di Terengganu itu, walaupun rumahnya ringkas dari segi struktur, tetapi dia masih lagi halus dari segi estetika bumbungnya, dindingnya, tingkapnya, lantainya, anjungnya, semua itu kan. Jadi itu pun saya tak dapat nak buat, sebab itu semua mengambil kos dan memerlukan orang yang mahir. Jadi mungkin Tuhan tak izinkan. Mungkin kalau dia bagi nanti saya sombong, jadi belagak nak menunjuk. Jadi dia sekat yang itu, dia memerlukan saya dengan anak saya memikirkan penyelesaian kreatif. Jadi ambil rupa bentuk asas rumah Terengganu itu, tapi kita olah balik dengan menggunakan bahan-bahan guna semula atau kita semula ni, kayu yang terpakai dan sebagainya, dengan bajet yang sepaling-paling minimum sekali. Termasuklah menggunakan dinding bertam. Biasanya rumah Terengganu ni dindingnya tidak sama, dindingnya berpanel. Dan panel itu sangat cantik sebenarnya, tapi saya tak mampu nak buat yang itu. Saya ganti dengan dinding bertam. Tapi dinding bertam itu pun bukan dalam rancangan asal. Ini satu contoh Tuhan lorongkan bagi rezeki berjumpa dengan Abang Mustafa yang duduk di tepi jeram rumahnya di bahagian serai. Dia boleh menganyam. Cuma dengan dia ni kena tunggu 2 bulan, sebab dia menganyam tu ikut mood. Dia jangan tanya bila siap. Tanya bila siap kan 2 tahun tak siap. Dia seniman tegar kan orang kata. Seniman contemporary tegar. Dia tak pakai baju je sambil menganyam kan. Jadi itu semua rezeki daripada saya. Jadi, walaupun saya terpaksa tunggu, bila saya tengok, saya terus anyaman bertam ni saya pernah tengok di beberapa tempat lain, termasuk di Indonesia. Dan memang sudah ada tertanam, bestnya kalau ada dinding macam ni kan. Sebab dia berlubang. Dia ada lubang. Kemudian cahaya matahari masuk menerusi dia. Dan apabila masuk tu, cahaya matahari tu mungkin akan jatuh ke dinding, akan jatuh ke lantai. Kemudian membina satu corak ya, corak yang datang daripada cahaya, dan corak itu akan bergerak ikut pergerakan matahari. Jadi seolah-olah rumah itu ada jamnya sendiri, tak payah letak jam. Jadi dengan melihat corak cahaya matahari bertitik-titik tu jatuh di lantai tu, bergerak dalam masa, kita dah tahu dah ini pukul berapa, ni pukul berapa, ni pukul berapa kan. So itu antara elemen surprise yang saya jumpa secara tidak dirancang. For me, pada saya sebagai seorang pengkarya yang datang terlatih dalam bidang seni halus, pada saya installation art lah tu. Light art kan. Kemudian kalau you tengok tekstur kayu-kayu yang guna semula ni, ini painting lah pada saya. Sebab setiap satu tu ada karakter dan sejarah dia sendiri kan, yang saya pun tak tahu. Tapi setiap satu tu ada dia punya kualiti permukaan yang berbeza, bukan diseragamkan. Termasuklah lantai dan sebagainya. So walaupun nampak mungkin pada orang tak kemas, pada saya ada estetik dia. Ini dah macam saya tengok abstract painting kan. Yang pada saya indah lah. Dan sangat selamba. Lagi satu ya. Dia tak perlu tak perlu berkata-kata lebih-lebih.
seadanya, dia selamba, dia selamba macam mana, dia cool. Dia cool. Dia tak perlu nak nunjukkan diri dia kan. Bila kita duduk sini bersembang, berbual, dia tak perlu kata, oh tengok aku, akulah Okay. karya aku. Wow. Bingkaikan aku, letakkan aku atas pedestal. Tapi dia indah. Jadi kualiti tu sama seperti yang saya rasa bila kita lihat ukiran ukiran Melayu, reka corak, ciri-ciri reka corak yang saya panggil zikir visual dalam rumah Melayu tu. Dia tak panggil-panggil kita suruh tengok. Dia tak panggil macam tengok aku seorang je. Orang lain pun jangan tengok. Jadi dia satu dia tak ada sifat yang macam saya belajar dalam bidang seni halus tu. Dia tak ada. Tapi dia cool lah. Dia lagi cool. Sebab dia selamba kan. Dan dia buat dia sebenarnya menghasilkan vibes. Dia masuk dalam vibes kita pun terkesan dengan dia jadi satu feedback. Dan feedback tu satu feedback macam echo yang berharmoni, bukan berharmoni dengan kita saja, berharmoni dengan alam sekeliling. Alam sekeliling itu pula yang natural dan sangat fitrah itu pula pun selamba juga. Kalau kau dengar bunyi burung ke apa ke kan. Tak ada pula ada announcer kata saya mempersembahkan kan burung merbau. Burung tiong akan membuat persembahannya selepas ini. Tak ada. Kan. Okey, pagi nanti kita akan mendengar bunyi beruk jebon. Akan nyanyikan tak ada. Dia selamba, dia fitrah dia dah natural kan. Jadi saya rasa macam rumah Melayu ni dia sama macam tu. Dia tak ada sangat, terutama yang sederhana tu ya, dia tak ada nak nunjuk sangat macam tengok aku seorang. Tetapi kesan dia sangat unggul. Kalau dia sama. Dia unggul, tapi unggul yang bersatu dengan persekitarannya. Kalau persekitaran natural lah. Itu yang saya tak boleh nak explain. Jadi bila saya rasa cara yang terbaik, kalau sesiapa yang berminat, saya kata datang sendiri dan kan kau terjun kat sungai. Kau terjun sungai tu, jadi bila kau dengar aku bagi kuliah macam ni, kau terjun sungai tu, kau dah tapak makna apa segala benda, quantum lah, energy lah, mindfulness lah, whatever lah yang kita boleh bagi kuliah kan. Tak payahlah terus rasa sungai tu. Biar sungai tu sendiri bercakap. Mana boleh saya lawan ilmu yang terkandung dalam sungai yang mengalir dengan secara fitrah. Bukan sungai tercemar. Sekarang ni sungai banyak yang kita cemarkan, benda yang fitrah. Kuning. Manusia yang mencemarkannya. Kalau dia dalam keadaan yang fitrah, memang ianya mempunyai di dalamnya terkandung segala ilmu, dan ilmu itu menggetarkan diri kita apabila kita masuk dalam sungai tu, tanpa kita perlu dengar kuliah panjang-panjang. Macam aku suruh kau terjun je dalam sungai tu. Kau terjun, kau sendiri yang rasa. Kau tak explain kat aku pun. Kau tak payah buat tesis tebal-tebal untuk menerangkan kepada aku apa rasa je bila aku duduk dalam sungai yang tak ada orang kecoh-kecoh macam kawasan piknik ni. Betul-betul berada dalam sungai yang jernih, yang mengalir. Setiap air itu sebenarnya bersih, dan air itu membersihkan aku. Tak payahlah kau explain macam aku explain ni tadi kan. Tak payah. Itu nak explain tu sampai buat satu tesis. Buat apa? Kau dah dapat dah kan. Jadi saya rasa cara macam ni lagi selamba. Jadi saya panggil datang sini menginap. Saya panggil menginap ilmu. Faham? Itulah saya panggil inap ilmu. Jadi